Mat Don dan juga Di Paula bukan lagi tajuk utama kita dalam kempen kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel 433 Malaysia. Okey, untuk video kali ini kita akan sembangkan berkaitan tentang call up national team, panggilan skuad kebangsaan Malaysia tentang 25 orang pemain yang telah pun dipanggil ke kem skuad kebangsaan. Jadi kebiasaannya kem sebelum ni ada yang panggil sampai 32, 30 lebih. Jadi untuk kem ni dia kecilkan pun dan dia panggil 25 orang sahaja pemain. Dan okay, untuk fakta call up kali ni, dalam 25 orang pemain ni kalau kita tengok hanya 3 orang ataupun tak lebih daripada 4 orang pemain yang berusia lebih daripada umur 30 tahun. Tak ramailah. Antaranya yang berusia lebih daripada 30 tahun, Brandon Gan, Corby Ong, lepas tu lagi 2 siapa lah? Lupa dah, tapi tak ramailah, dalam 3 ke 4 orang je dalam 25 orang ni. Lepas tu untuk senarai menunggu hanya 4 orang juga rasanya pemain lebih umur daripada 28 tahun. So 28 tahun ke atas hanya ada 4 orang saja dekat senarai menunggu. First 25 ada 3 orang, waiting list ada 4 orang yang lebih pemain umurnya 30. Jadi kita tengok untuk call up kali ni memang coach Kim Panggon ni nak buat eksperimen, nak panggil pemain-pemain yang muda untuk persediaan mereka ke Piala Mitsubishi Electronic 2022. Kita tak panggil AFF Suzuki ya, tolong jangan ada tersasul panggil Piala AFF apa semua, Piala Mitsubishi Electronic. Sebelum cakap tolong susun. Jadi untuk pandangan, kita bagi umum dulu pandangan tentang call up kali ni. Call up national team untuk Kings Cup Piala Raja Thailand dekat Chiang Mai, Thailand ni. Pendapat Awais sendiri macam mana, Awais? Silakan. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan daripada brother lain kita. Okey, berkenaan tentang pendapat aku sendiri tentang full line up, macam Len kata, mostly kita akan ambil player dalam 30 player. Tapi kita untuk pusingan kali ni dan untuk saingan kali ni, kita ambil sekadar 25 pemain saja dan senarai menunggu dia agak ramai lah. Seramai 16 orang. So first impression aku, seriously aku memang agak terkejut dengan kemunculan muka-muka baru, and then ada juga lambakan pemain-pemain muda dan sebagainya. So aku agak excited dengan line up ni, walaupun sebenarnya Kings Cup ni ataupun lebih dikatakan pertandingan 4 penjuru, tak adalah apa orang kata kita terlalu fokus, dan cup ni bukannya cup penting sangat pula. Cumanya ia bermain dengan ranking. So aku dapat tahu game ni juga dia akan usik kita main ranking. Dia kata kalau kita menang dan sebagainya lah. So kalau ikutkan ranking kita berbanding dengan pasukan-pasukan lain seperti Trinidad Tobago, Tajikistan dan Thailand, kita antara yang paling bawah lah, 147 tak silap aku. So untuk line up kali ni aku agak terkejut dan excited lah nak tengok macam mana dari sudut diorang punya kesarasian, diorang punya konflik game dalam padang dan sebagainya, lain lagi dengan muka-muka baru lah. Dan macam kita tahu, ada satu muka baru, bukan muka baru, muka lama tapi dimasukkan kembali, iaitu Brandon Gang kita lah. So memang kita rindu kan dia punya sentuhan, lain lagi waktu zaman prime sebelum kita datangnya coronavirus ni. So aku rasa mungkin dengan senarai 25 pemain ni mungkin kita boleh tengok something new lah. Walaupun muka-muka baru dan muka-muka gabungan otai dan gabungan muka-muka baru. So aku harap benda ni akan membuatkan lagi pengalaman-pengalaman bagus lah untuk pemain muda. Especially pemain muda lah sebenarnya. Dan lagi apa yang aku nak titik beratkan Mukaida Ajmal lah. Walaupun Mukaida Ajmal ni dia selalu main dengan Malaysia under 23, tapi untuk senior team ni dia lagi benda ni boleh tambahkan pengalaman dia jugalah. Walaupun cup ni kita tak expect pun benda ni, kita tak nak high expectation sangat lah sampai nak champion dan sebagainya. Sebab benda ni tak bermain dengan apa orang kata, kita pun tak terlalu fokus dengan benda ni. So untuk line up kali ni aku agak excited nak tengok macam mana Kim Panggon nak guna player-player ni semua, and then macam mana Kim Panggon nak terapkan player-player ni semua, dan dari sudut gameplay aku nak tengok macam mana. So overall aku katakan aku excited dan aku tak sabar nak tengok. Baik. Jadi untuk first impression awal tentang call up 25 pemain ni,
Dia kata dia excited. Dia kata dia nak tengok apa yang muka-muka baru ni boleh buat dengan squad yang baru ni. Kita boleh panggil dia sebagai squad yang baru lah kan, sebab rata-rata penjaga gol yang kita sentuh bab penjaga gol dulu lah. Kita sentuh bab penjaga gol. Rata-rata yang dipanggil ke squad kali ni, 3 orang ni Kalamullah tak pernah debut lagi. Kalau tak silap saya, tak pernah debut lagi dengan Malaysia. Syihan Azmi untuk senior team, kalau tak silap saya ingat saya baru sekali, itu pun lawan Bangladesh rasa last game. Rahdi Azli lagi lah, setiap kali panggil, tiap kali tu injured, tiap kali tu dah nak kena COVID apa semua. So ini boleh dikatakan peluang dia untuk dia kembali menyarung jersey skuad Harimau Melaya. Untuk player-player lain, kita akan semakan selepas ini. Jadi Jack pula, macam mana Jack pandangan anda tentang first impression call up 25 pemain kali ini dengan ketiadaan beberapa nama-nama besar dan ketiadaan juga kita punya Taiko kita, Lord De Paula kita. So macam mana pandangan anda? Silakan. Okay, baik. Impression untuk first call up untuk saingan King Cup pada akhir bulan 9 ni lah. Okay. Apa benda yang first kita nak tahu pasal call up ni ialah persoalan yang serata rakyat akan mempersoalkan benda ni lah, sama ada player ni patut ataupun tidak. Itu ialah satu benda yang memang selalu akan menjadi persoalan dalam setiap diri kita, sebab ya apatah lagi kita sebagai fans bola sepak Malaysia ni, sama ada player tu patut atau tidak, itu adalah persoalan yang tetap. And satu lagi, yes, nak cakap macam Alhamdulillah macam teruk sangat kan, tapi betul, Mat Don dan juga Di Paula bukan lagi tajuk utama kita dalam kempen kali ni. Memang nak cakap Alhamdulillah tu saya teruk sangat, tapi memang betul Mat Don dan Di Paula bukan lagi tajuk utama kita untuk kita bincangkan pasal diorang. Tapi memang itu satu aku rasa keputusan yang Kim Panggung sendiri dengar daripada peminat. Memang kita memang dah tak perlukan diorang. Yes, itu memang tindakan yang bijak daripada Kim Panggung. Okay, berbalik kepada impression. Okay, ini adalah satu benda yang aku rasa sama juga macam Awe, masih positif, dan kita nak tengok seramai mana yang boleh absorb dengan apa yang Kim Panggung sendiri nak terapkan. Okay, kalau tengok sendiri macam yang admin Zeleng cakap tadi, okay, keeper kita yang baru ni, 3 orang ni, iaitu Kalam, Rahadi dan juga Syihan, merupakan 3 keeper generasi baru bagi player goalkeeper kita untuk mewakili Malaysia. Masuk kepada player-player lain, aku rasa nama player seperti Syarul Nazim, Dominic, Mukairi adalah walaupun mereka ada untuk dipanggil, tapi kita nak tengok sejauh mana penglibatan ataupun gaya yang diorang boleh tunjukkan dalam sistem Kim Panggung ni, untuk Kim Panggung memberi kepercayaan kepada diorang untuk diorang mewakili Malaysia pada kali ini. Okay, rata-rata yang kita tengok memang semua average adalah bawah 30 tahun. Yang kita sendiri nak tengok player-player muda ni, memang kita nak tengok memang diorang boleh perform ataupun tidak. Sebab kita sekarang ni persoalan kita, kita dah skuad Malaysia pada kali ini, kita memang berharap kita tak perlukan lagi sebarang kuda tua dalam skuad kali ini. Kita memang tak perlukan lagi sebarang kuda tua. Kita memang nak fully utilise player-player muda seperti bawah 30 ini. Memang kita nak tengok macam mana diorang boleh absorb daripada Kim Panggung ini. Okay, aku rasa tak banyak. Kalau nak sentuh pasal player, mungkin kita masuk kepada segmen lain kejap lagi. Itu je aku rasa pada expression aku untuk kali ini. Memang sangat positif. Baik. Untuk Jack pun, dia kata dia macam nak kata Alhamdulillah pun tidak, nak kata bersyukur pun tidak, sebab kita punya Lord Di Paula tak main. Jadi kita tak tahu apa dia punya impression. Jadi untuk Hafiz, macam mana Hafiz first impression tentang call up 25 pemain ni Hafiz? Silakan. So daripada segi line up, aku rasa macam agak berlainan lah dengan sebelum ni. Yang paling mengujakan kembalinya Brandon Gunn lah. Sebab kita tahu last dia main untuk Malaysia 2019 kan, tak silap. So dengan adanya dia dekat squad ni, aku rasa salah satu macam motivation lah, penguat semangat, bukan untuk dia je, untuk orang lain. Macam mana sebelum ni kau dah pernah ada di peringkat antarabangsa, dan kau sakit, dan kau dapat balik kau punya momentum, dapat balik untuk wakil negara. So bagi aku, dia ni seorang yang bermotivation lah. Dan daripada segi penjaga gol pula, macam kita nampak 3 muka baru, dan itu ada kelainan yang baik lah untuk kita nampak mungkin ada kelainan dekat daripada segi
management dan juga pengurusan kan. So pemain-pemain yang sudah semestinya kita menganggap dia ni macam mana dia boleh dapat sedangkan minit mainan dia kurang kan, iaitu di Paula. So kita boleh nampak kat situ Kim Panggun dah melakukan sesuatu yang okey, aku dah bagi kau peluang, dan dia nampak peluang tu, pemain tu dia gunakan sebaik mungkin atau tak, dan result dia sekarang. Tapi tak tahulah, anda kata next tournament dia ambil pula keajaiban yang sebelum ni dia pakai, risau juga kan. So insyaAllah lah, kita doa yang baik lah untuk Malaysia. Baik. Dia hampir nak tersalah sebut Liverpool tadi tu. Ingat kita tak dengar ke? Jangan macam itu. Kita sekarang ni pergi dalam segmen sembang bola Liga Malaysia tau. Sembang bola Malaysia. Jadi kalau awak nak sembang pasal Liverpool, saya rasa awak boleh ke page LFC Malaya lah. Dan mana-mana penonton-penonton kita yang masih lagi belum subscribe. Bukan subscribe, maafkan saya. Masih lagi belum follow page kegemaran serata dunia, seantero dunia, LFC Malaya. Jadi tolong pergi follow secepat mungkin lah. Tapi dekat page LFC Malaya ni jangan expect dia akan share pasal Arsenal, MU, Madon, Depola lah. Dia akan share pasal tak player injured, player baru, dia menang dan dia kalah je. Pasal Liverpool, itu saja. Jadi mana-mana yang belum follow lagi, boleh pergi follow LFC Malaya. Sempat promote tu. Itu kena bayar tu, RM30 tu.